Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Haji Osman yang dimuliakan seluruh ahli dan kuasa Masjid Al-Hakim Kampung Muda Hashim, Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid dan guru dan haji, tuan-tuan para hadirin, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga pada hari yang penuh barakah ini dapat kita datang lebih awal beriktikaf, dan terlebih dahulu kita adakan sedikit majlis tazkirah sebelum sama-sama kita mendengar khutbah. Tuan-tuan para hadirin, suka untuk saya berkongsi apa yang disarankan oleh Syekh Abdullah Ibn Mubarak. Syekh Abdullah Ibn Mubarak menyatakan, man shalla kulla yawmin 12 raka'atan faqad ada haqqas shalah, wa man shoma min kulli syahrin 3 ayyam faqad ada haqqas shiyam, wa man qara'a kulla yawmin 100 ayah faqad ada haqqal qira'ah, wa man tasaddaqa fi jumu'atin bi dirhamin faqad ada haqqas sadaqah. Bermaksud barang siapa yang dapat mendirikan solat sebanyak 12 rakaat, maka dia telah memenuhi hak solat. Kemudian barang siapa yang mampu berpuasa 3 hari dalam sebulan, maka dia telah memenuhi hak puasa. Kemudian barang siapa yang dapat membaca 100 ayat, 100 ayat setiap hari, maka dia telah memenuhi hak bacaan. Dan akhir sekali, barang siapa yang dapat bersedekah setiap hari Jumaat sebanyak 1 dirham, maka dia telah memenuhi hak sedekah. Baik, tuan-tuan para hadirin, kata-kata Abdullah Ibn Mubarak ini diambil daripada kitab Nasaihul Ibad, karangan ataupun syarahan daripada Syekh Ibn Umar Al-Jawi Al-Bantani. Ada 4 perkara yang diingatkan. Pertama, berkenaan solat. Barang siapa dapat mendirikan solat sebanyak 12 rakaat setiap hari, tak kira sama ada sebelah siang ataupun sebelah malam, tak kira sama ada sunat muakkad ataupun ghairu muakkad, apa sahaja jenis sembahyang sunat, yang penting 12 rakaat, maka dia telah memenuhi hak solat, yakni solat sunat. Kita masuk masjid, ada solat sunat tahiyatul masjid. Ada orang yang berakali mengamalkan solat sunat wudu, solat sunat rawatib yang sangat masyhur. Kita ada solat sunat duha, kita ada solat sunat sebelah malam, qiyamul lail dan seumpamanya.
silakan, tak ada masalah. Tetapi pastikan setiap hari 12 rakaat. Kalau lebih macam mana Ustaz? Kalau lebih tak payah tanya lah, lagi elok, lagi bagus. Ya, ini sekurang-kurang 12 rakaat. Ya. Ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi menyatakan, man solat, barang siapa yang solat pada setiap hari sama ada 11 siang ataupun malam, isnatai asyrata rakaatan tatawu'an, 12 rakaat. Memang Nabi menyebut angka tu 12 rakaat tatawu'an, yakni sembahyang-sembahyang sunat. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membina baginya baitan, satu rumah di dalam syurga. Ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Dengan bermodalkan 12 rakaat sembahyang sunat setiap hari, melayakkan seseorang itu memiliki rumah di syurga. Kita ni kadang-kadang fikir nak ada rumah di dunia je, dan memang kena ada pun. Rumah itu keperluan asasi. Tak mungkin kita hidup dalam keadaan berhujan, berpanas, ribut dan seumpama. Tetapi sebagai orang Islam yang beriman, kita juga diajar untuk fikir sama macam mana nak ada rumah di akhirat. Dan di akhirat itu sudah pasti di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi menawarkan, barang siapa jaga sembahyang sunat setiap hari 12 rakaat minimum, layak untuk dia mendapat rumah di dalam syurga. Dan pernah ada seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Nabi tanya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, apa yang kamu impikan dalam hidup? Apa benda yang kamu nak sangat dalam hidup? Apa jawapan Rabi'ah ni tuan-tuan? Dia kata, kalau engkau tanya aku begitu, jawapannya, aku ingin sangat bersama-sama engkau duduk di dalam satu syurga. Ini para sahabat punya minda. Apa benda yang paling dia nak sangat dalam hidup? Jarang kita jumpa sahabat-sahabat dia jawab keinginan yang berbentuk duniawi, semua akhirat. Nak duduk satu syurga dengan Nabi SAW. Apa Nabi jawab? Wahai Rabi'ah, kalau itu yang kamu cita-citakan, kalau itulah yang kamu inginkan, sungguh bagai dikata, maka Nabi pesan dekat dia, bikasratis sujud. Kalau kamu nak duduk dengan aku satu syurga, kamu perlu memperbanyakkan sujud ketika hidup di dunia ini. Maka ulama bahas apa makna memperbanyakkan sujud, iaitu memperbanyakkan solat sunat. Ya, memperbanyakkan solat sunat. Masya Allah. Baik, habis. Yang kedua, barang siapa dapat atau mampu berpuasa dalam sebulan salasata ayyam, 3 hari, 3 hari, maka dia telah memenuhi hak puasa, yakni puasa sunat. Ya, puasa sunat. Yang kita bincang ni semua amalan sunat. Amalan-amalan yang kita tahu mudah-mudahan boleh menampung yang wajib. Di amalan sunat ni tuan-tuan, kalau kita nak buat analogi, perumpamaan, seperti dia umpama cat. Kalau kita tengok bangunan yang baru diplaster, yang baru disimen, simen tu umpama wajib yang fardu. Tapi simen semata-mata tak cantik lah. Kita nak tutup dia punya lubang-lubang, dia punya apa ya, jerutu dipanggil kalau kelas Menanjung, berbatu-batu kecil tu kan. Kita tutup dengan cat, baru nampak cantik, baru nampak licin. Itulah fungsi amalan sunat kita tuan-tuan. Yang wajib tu dah ada dah simen dia tu cantik dah, alhamdulillah. Tapi perlu dipercantikkan dengan cat. Itulah sunat. Jadi kata Abdullah bin Mubarak, siapa-siapa yang dapat berpuasa sebulan 3 hari je,
maka dia telah memenuhi hak puasa sunat. Dan bila sebut 3 hari ini, masyhurlah dalam perbincangan, dia merujuk kepada puasa hari putih 13, 14, 15. Macam kita hari ini 13 Sya'ban, esok Jumaat atau Sabtu dan Ahad, 3 hari berturut-turut. Itu yang paling afdal, yang paling baik. Tetapi di sana ada kelonggaran, ya, yang dibincangkan oleh para alim ulama, tok-tok guru kita. Paling ringan sekali saya lihat disebut puasalah hari apa sekalipun, tak ada masalah, yang penting 3 hari. Kalau kita nak ambil hari putih berturut-turut, kadang-kadang timbul kesukaran juga. Sebab bila sebut berturut-turut ni jadi macam susah nak puasa berturut-turut walaupun 3 hari kan. Yang dah biasa tu tak apa, alhamdulillah, terbaiklah. Tapi bagi kita tak mampu nak puasa berturut-turut 13, 14, 15 bulan Islam di tengah-tengah tu, ulama kata paling ringan, pilihlah mana-mana hari yang sesuai, yang kita mampu, tak ada masalah, yang penting 3 hari. Biasanya mungkin kita akan pilih hari Isnin, hari Khamis. Puasa Isnin Khamis tu dah cantik lah. Minggu ni hari Isnin je, minggu depan hari Khamis saja, minggu satu lagi hari Isnin je, contoh. Tak ada masalah. Yang penting 3 hari. Lebih lagi bagus. Kalau lebih 3 hari tu lagi elok. Tuan-tuan para hadirin, saya teringat kata-kata seorang tuan guru di Perak, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Latif, yang mempunyai pondok di Keruk di Pengkalan Hulu, ya, mesra dengan panggilan Pak Tik, meninggal. Dia pernah tanya dalam satu kuliah, ya, yang kebetulan saya menghadirinya, duk ingat sampai sekarang. Dia kata apa? Dia tanya, okey, kalau ada seseorang berpuasa Ramadan penuh, ni cerita bulan Ramadan kan, kita orang lelaki tak ada uzur, penuh 30 hari, nak bagi markah apa, grade apa, A ke B ke C, dia tanya. Jadi kita jemaah ni pun jawablah A kan. Dah puasa Ramadan penuh, kira hebat lah. Rupanya arwah Pak Teh jawab bukan A, E dia kata, E. Kita dengar tu macam tak puas hati, apa pula E ni, ya, sepatut A lah. Lepas tu dia burai, dia kata siapa yang puasa Ramadan penuh, E ni gagal lah kalau ikutkan, ya. Habis itu macam mana? Ramadan kena campur dengan puasa 6 bulan Syawal, kena gabung, plus Ramadan plus puasa 6 dapat D, donkey. Nak cantik lagi, C, Ramadan campur puasa 6 bulan Syawal. Lepas tu masuk bulan berikutnya, Zulkaidah, Zulhijjah sampai Ramadan tahun depan, kena maintain hak 3 hari ni. Kita bincang ni, puasa sebulan 3 hari tu maintain. Ramadan clear lah. Masuk Syawal 6 hari. Lepas Syawal start 3 hari. C. Kalau kita tengok kad laporan sekolah anak kita dapat C semua kan, tak apa cantik rasanya, ya, semua C. Ya, kalau boleh nak naik sikit lah, upgrade, dapat B. Jadi B yang mana? Ramadan campur puasa 6, campur puasa Isnin Khamis setiap bulan. Isnin Khamis. Jadi kalau Isnin Khamis jatuh sebulan 8 kali puasa. Itu B. Mana yang A nya tuan-tuan? Yang cemerlang sekali, apa dia? Kata arwah Pak Teh, Ramadan campur puasa 6, campur puasa Nabi Daud selang sari. Itu puasa yang paling baik kan? Jadi kita ni nak dapat A tu memang gelam lah masa depan ni. Termasuk saya yang bercakap ni tuan-tuan kan, Allah, susah. Nak dapat C pun berperang lah, ya, nak boleh dapat C kan? Itu kita punya kad laporan untuk ibadat puasa sunat, ya. Kita akan tengok nanti di akhirat. Itulah pencapaian kita kan. Baik. Jadi kita dah berada di bulan Sya'ban,
daripada bulan Rajab, hari itu lagi dah masuk bulan Syaban. Kita nak menuju temasya yang sebenar Ramadan. Jadi dah boleh stretching lah, kita dah boleh panas badan lah dengan ibadah-ibadah sunnah. Tuan-tuan yang dah memang mengamalkan, alhamdulillah, tahniah. Sampai kita tinggalkan amalan-amalan tersebut. Okay, habis. Kemudian yang ketiga, barang siapa dapat membaca Qur'an, yakni membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari, 100 ayat setiap hari, maka dia telah memenuhi hak bacaan Al-Quran. Ini semua yang sudah 100 ayat setiap hari, Masya Allah. Sama ada 100 ayat itu dibaca surah yang sama, hari-hari surah yang sama. Katalah dia amal surah Yasin. Yasin dekat 86 ayat lebih kurang kan. Lepas tu dia gabung dengan surah Al-Mulk 30 ayat. Cukup dah. Cukup dah tu kan. Dia baca surah Waqi'ah. Ada orang hari-hari Waqi'ah 90 lebih. Lepas tu campur lah. Yang penting target 100 ayat, walaupun surah yang sama, tak ada masalah. Dan yang paling baik, sudah semestinya disarankan oleh para ulama, dibaca daripada awal. Al-Fatihah, Al-Baqarah, kita bajet-bajetlah dekat-dekat 100 ayat. Okey, berhenti, esok sambung pula 100 ayat, esok sambung, habis Al-Baqarah 286 ayat, dekat-dekat 3 hari lah mungkin Al-Baqarah saja. Masuk surah Ali Imran 200 ayat, masuk surah An-Nisa 100 lebih ayat, masuk surah-surah seterusnya sampai khatam 30 juzuk. Itu yang paling baik. Yang paling baik. Tapi kalau tak sempat, ikut cara tak sempat lah. Yasin dengan Al-Mulk, okey, 100 ayat. Ataupun ada orang baca surah Al-Mulk 30 ayat, surah Sajadah 31 ayat, surah Sajadah 30 ayat, surah Insan 31 ayat. Situ dah 91 ayat. Itu campurlah 3 kon. Ayat kursi yang kita wirid lepas sembahyang tu, semua dicampur-campur, pastikan 100 ayat. Tu. Ini untuk kita mencapai piawaian, satu disiplin yang telah ditetapkan oleh para alim ulama, untuk kita usahakan. Kalau lebih, Masya Allah, lagi hebat. Kita pernah cerita barangkali tuan-tuan, ada satu orang kiai, yang mana bila umurnya dah semakin meningkat, dia mengeluh kerana dia tak dapat lagi baca Quran seperti mana zaman dia muda. Zaman dia muda lain, zaman dah tua-tua tu maklumlah faktor umur kan. Jadi dia mengeluh, dia kata, kalaulah muda best, boleh baca Quran banyak juzuk. Jadi orang pun tanya, wahai Pak Kiai, dah tua-tua ni Pak Kiai baca Quran sehari berapa helai? Dia pun jawab, saya dah tua-tua ni hanya mampu baca Quran sehari 3 juzuk sahaja. Tu dia tuan-tuan, sehari 3 juzuk pun dah susah hati. Ini kita panggil orang-orang soleh, ahli-ahli ma'rifah. Orang soleh ni tuan-tuan, dia susah hati kalau amalannya dia rasakan kurang. Kita susah hati kalau duit kita kurang, harta kita kurang, yang tu kita mudah susah hati. Tapi orang soleh ni, dia susah hati memikirkan bekalan dia cukup ke tidak untuk dipersembahkan kepada Allah di hari akhirat nanti. Yang tu dia tak boleh nak tidur malam. Jadi 3 juzuk sehari dia rasa sikit. Sebab zaman muda dia, busuk-busuk pun 5 juzuk sehari. 5 juzuk kan. Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau satu hari 3 juzuk tuan-tuan, rasanya jadi wali Allah. Dah macam wali Allah dah kita ni. Kalau satu hari 3 juzuk, 10 hari khatam. 10 hari khatam maknanya sebulan 3 kali khatam. Cukup lumayan.
Kalau itu amalan yang istiqamah setahun berapa kali? 5 tahun, Masya Allah dan barakallah. Ya. Kita boleh 1 bulan sejuzuk pun, itu pun hebat. Ya. Melainkan biasanya hanya mampu bulan Ramadan. Semangat Ramadan ni lain. Bulan Ramadan kita bertadarus, kita khatam, ada yang khatam sekali, ada yang khatam 2 kali. Cuma bulan-bulan lain tu dia sikit agak bermasalah. Sebab itu tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah bulan Ramadan ni tak ada, Muharram, Safar, Rabiul Awal apa semua, tapi tak ada Ramadan, boleh jadi ada orang langsung tak pegang Quran. Jadi mujur ada bulan Ramadan, hadiah daripada Allah, kita pun pakat-pakat pegang Quran, sibuk bertadarus. Alhamdulillah, syukur. Tapi kalau tak ada Ramadan, risau, takut-takut ada orang langsung tak sempat pegang Al-Quran. Hebatnya bulan Ramadan yang sangat dinanti-nanti ya, oleh orang-orang yang beriman. Ya. Baik. Jadi itu berkenaan Al-Quran. Ini semua persiapan untuk Ramadan, tuan-tuan sebenarnya. Ya, persiapan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan akhir sekali kata Abdullah ibnu Mubarak, barang siapa yang dapat tasaddaqah, bersedekah ya, setiap hari Jumaat, macam hari kita ni lah, fi Jumu'atin, dengan jumlah bidirham, 1 dirham sahaja. 1 dirham dia masuk dalam tabung. Dah kebetulan datang hari Jumaat, solat Jumaat ni, bubuh dalam tabung 1 dirham, dia telah memenuhi hak sedekah. Jadi amalan sunat ni pun ada hak dia ya, ada hak. Dengan 1 dirham, okeylah, selesai. Bermakna seminggu sekali hari Jumaat, setiap hari Jumaat 1 dirham, Jumaat depan 1 dirham, Jumaat akan datang 1 dirham. Istiqamah sehingga ke akhir hayat, maka dia telah memenuhi hak sedekah. Baik, 1 dirham kalau tukar kepada ringgit Malaysia, berapa jumlahnya tuan-tuan? Yang kita nak masuk dalam tabung ni. Sebab Abdullah ibnu Mubarak sebut 1 dirham ya. 1 dinar lagi mahal, 1 dirham. Baik, berapa jumlah 1 dirham kalau tukar dengan ringgit Malaysia? Siapa yang tahu boleh tolong bagi tahu? Tak tahu? Kalau tak tahu, saya pun tak tahu juga tuan-tuan. Sama-sama lah kita tak tahu ya? Nanti search lah dekat Google. Yang tu tak penting. Bagi saya begini, betul ke mesti 1 dirham ustaz? Tak. Sebenarnya ikutlah kemampuan masing-masing. Itu lebih munasabah. Kalau gaji pengarah sebulan 10,000, 20,000, takkanlah 1 dirham ya. Ikutlah dengan rezeki yang Allah beri kepada dia. Tapi kalau gaji 1,000 sebulan, anak 7-8 orang dengan macam-macam lagi nak selesai, mungkinlah dia masuk setiap hari Jumaat dalam tabung RM10, RM5 barangkali. Okey lah ya. Ada orang RM5 tu macam tak ada nilai, disepah-sepah, dibuang-buang. Tapi kalau orang miskin tuan-tuan, orang yang betul-betul memerlukan, duit siling pun dikira tuan-tuan ya, duit siling pun dikira. Sebab tu berapa? RM1.30 1 dirham ya. Terima kasih. Ada talian hayat kan. 1 dirham RM1.30. Asalnya boleh lah kan. RM1 kita bagilah RM1.50 ke RM2 ya. Itu sepaling tidak. Sepaling tidak. Kawan saya tuan-tuan, dia pernah ada pengalaman. Masa tu dia orang nak bina surau di Manjung, di Semenanjung lah, di Manjung Lumut. Pergilah ke rumah-rumah, pergi tempat-tempat. Satu rumah tu bila sampai, rumah tu doif sangat. Rumah tu memang nampak macam rumah asnaf lah. Bila dia berlalu di situ, satu makcik keluar.
Satu makcik keluar, dia kata, ni datang buat apa ni? Kami buat kutipan untuk nak bina surau. Oh, nanti makcik pun nak menyumbang. Dia pun masuk dalam rumah. Kawan saya cakap, dia orang tunggu dekat 15 minit. Lama makcik tu tak keluar-keluar. Apa dia buat pun tak tahu. Bila keluar, dia hanya bawa wang 50 sen saja. Maknanya dia cari 50 sen tu tak jumpa, 15 minit cari. Lepas tu dia keluar, dia kata, ini je makcik ada 50 sen. Makcik pun nak menyumbang juga untuk membina surau. Kawan saya cakap, tuan-tuan, saya dengar pun teruja lah. Dia kata, Ustaz, bila makcik tu bagi 50 sen, memang nampak 50 sen je, tak ada apa. Tapi dia rasa sesuatu. Dia orang rasa macam, kalau istilah kita apa, barakah. Orang lain bagi RM10, ada yang bagi 100 kan, tak rasa apa sangat. Tapi bila tentang makcik tu, dia kata, bila bagi 50 sen, nampak kesungguhan dia, keikhlasan dia dalam keadaan dia yang sedoif itu pun dia nak menyumbang juga 50 sen je. Tapi kawan saya yang kutip dia kata, rasa lain macam dia. Terasa ada aura barakah dengan wang 50 sen tu. Masya Allah, tabarakallah. Dan Nabi pernah sebut dalam hadis, lebih kurang maknanya 1 dirham mengatasi 1000 dirham. Ada orang sumbang 1 dirham, macam kita sebut tadi ni. Ada seorang lagi sumbang 1000 dirham. Siapa lagi hebat? 1 dirham lagi hebat, kata Nabi. Jadi sahabat macam, kenapa pula? Maka Nabi pun memberi pencerahan. 1 dirham tu kenapa aku kata dia hebat? Sebab dalam poket dia hanya ada 2 dirham saja. Dia ada 2 dirham je. Seluk poket kanan 1 dirham, seluk poket kiri 1 dirham. Mana dia pun susah, dia pun memerlukan. Tapi bila ada orang minta untuk menyumbang, infak dan seumpama, dia ambil 1 dirham tu, dia infak. Nabi kata ini hebat. Jadi bukan jumlah. Yang 1000 dirham bukan tak hebat, dah tentu hebat, banyak jumlah. Tapi dia ni memang orang kaya. Dalam bank pun ada ratus-ratus ribu, mungkin jutawan. Jadi kalau jutawan ni tuan-tuan, 1000 dirham tu tak menjejaskan apa-apa. Tapi bagi orang yang susah ni, 1 dirham pun berfikir 20 kali tuan-tuan, nak sumbang, tak sumbang, nak sumbang, tak sumbang. Begitulah. Jadi inilah tuan-tuan para hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, 4 amalan untuk kita sama-sama semak. Pertama tadi berkenaan sembahyang sunat diusahakan 12 rakaat setiap hari. Kemudian puasa sunat diusahakan sepaling tidak sebulan 3 hari sahaja. Dalam sebulan 3 hari. Nampak macam sikit, tapi sikit tu pun belum tentu kita mampu buat 3 hari tu kan. Kemudian bacaan Al-Quran setiap hari diperuntukkan sebanyak 100 ayat. Dan akhir sekali tadi berkenaan dengan sedekah, seminggu sekali hari Jumaat. Adakah mesti hari Jumaat saja? Jawapannya tidak. Hari Selasa pun boleh infak, hari Rabu pun boleh infak. Jangan kita keluar fatwa hari Jumaat saja. Cuma pilih Jumaat tu hari yang paling barakah, penghulu bagi segala hari. Mudah-mudahan nilai pahalanya lain sikit berbanding hari-hari yang lain. Tapi hari lain pun tak ada masalah. Nak buat hari-hari lagi elok. Sekarang ni orang kempen sedekah subuh. Saya pernah pergi di Sungai Petani, satu masjid tuan-tuan. Dekat pintu masuk tu dia ada satu tabung. Tabung satu waktu RM1. Tajuk tabungnya. Sekali datang semayang RM1. Sekali datang semayang RM1. Menarik juga kan? Satu waktu RM1 nama tabungnya. Di Masjid Sungai Layar Ujung, Masjid Kuning di Sungai Petani. Jadi macam-macam kreativiti yang orang buat sekarang untuk mengajak kita bersedekah. Tambah dengan online, dengan QR apa semua, lagi memudahkan urusan ibadah kita. Masya Allah, tabarakallah. Baik, tuan-tuan para hadirin, saya kira sekadar itu untuk perkongsian kita pada tengah hari ini. Tidak ada yang baru, melainkan yang dah faham bertambah-tambah faham, insya-Allah. Yang terlupa tu kita ulang-ulang selalu, bagi ingat, bagi lekat, bagi hadam, dan boleh kita amalkan insya-Allah. Dan kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, sampaikan kepada kawan-kawan kita insya-Allah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan.
Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang berbahagia, hakikatnya kita sekarang ini dalam perjalanan menuju akhirat. Dunia yang kita kejar dan kita puja ini akan kita tinggal. Justru itu marilah sama-sama kita menyiapkan bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melaksanakan segala titah perintah Allah, bermula dengan yang wajib, kemudian disusuli dengan yang sunnah. Tidak cukup dengan itu, dalam masa yang sama kita berusaha pula memujuk nafsu untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, apatah lagi yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, mimbar pada hari ini akan berbicara berkenaan dengan meraih keberkatan ataupun kebaikan di bulan Sya'ban. Untuk itu, marilah sama-sama kita memberi tumpuan yang sebaik mungkin. Jangan ada yang bersembang-sembang, jangan ada yang masih reka bermain handphone. Kita berada dalam rumah Allah, sama-sama kita menjaga adab-adab di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan para hadirin, setiap bulan mempunyai kelebihan tersendiri, termasuklah bulan Sya'ban. Di dalamnya ada satu malam yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam, yang kita sebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Ini kerana sabit daripada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah melihat pada malam nisfu Sya'ban, melihat seluruh hamba-hambanya. Fayaghfiru, lalu Allah memberi keampunan kepada seluruh hamba-hambanya, kecuali orang yang mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah, dan mereka yang hidup dalam permusuhan sesama saudara. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Melalui hadis ini, tuan-tuan, ada dua perkara yang tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada malam nisfu Sya'ban, Allah melihat hamba-hambanya dengan pandangan rahmat, nazratul rahmat, yang melayakkan untuk semua mendapat keampunan kecuali dua golongan, iaitu pertama, mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, para ulama membahagikan syirik kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Syirik yang besar, syirik yang jelas, dan lawannya syirik yang kecil ataupun syirik yang tersembunyi. Apa dia syirik jali? Antaranya menetapkan adanya dua Tuhan atau lebih, meyakini Tuhan yang berbilang-bilang, mempersekutukan Allah, menyembah berhala dan seumpama. Syirik jali juga disenaraikan oleh para ulama ketika kita menisbahkan Tuhan mempunyai anak
mempunyai isteri atau mempunyai pertalian keluarga dengan makhluk, atau Tuhan menjelma, Tuhan bersatu dengan makhluk, dipanggil hulul ataupun ittihad dalam istilahnya, ini juga termasuk syirik. Kemudian meyakini bahawa alam mempunyai kuasa-kuasa tertentu sampai menjadikan alam ini sebagai Tuhan, seperti golongan yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang dan seumpama. Allah mengisytiharkan tuan-tuan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mati dalam keadaan syirik. Adapun dosa selain itu masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Kemudian syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ada yang mengatakan syirik kecil. Disebut oleh Imam As-Sanusi dalam kitab Al-Muqaddimat, antara syirik kecil ialah syirkul asbab, dipanggil al-syirkul asbab. Apa dia syirik asbab ni tuan-tuan? Iaitu kita berpegang kepada usaha dan ikhtiar kita semata-mata. Seolah-olah kita yakin usaha dan ikhtiar kita lah yang memberi bekas atas apa yang kita lakukan. Sebagaimana Allah rakam dalam surah Al-Qasas ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini ucapan Qarun zaman Fir'aun. Dia kata apa? Sesungguhnya kekayaan yang aku miliki ini adalah hasil kebijaksanaan, kepandaian aku mentadbir, mengelola kekayaan itu sendiri. Maknanya dia menafikan anugerah Allah, menafikan kekayaan itu adalah pemberian daripada Allah. Dia yakin usaha dialah, ilmu dialah, strategi dialah yang menyebabkan dia menjadi kaya. Ini dipanggil syirik asbab. Memang kita disuruh melakukan asbab musabab, memang kita disuruh berusaha dan ikhtiar, tapi dari sudut tauhid, kepercayaan, kita yakin bahawa semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kuasa dan kehendak Allah yang boleh memberi bekas. Dan selain daripada itu, termasuk juga syirik kecil adalah riya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi menyatakan perkara yang paling aku bimbangi berlaku ke atas umatku adalah asyirkul asghar, syirik kecil, iaitu kamu melakukan amalan untuk dipamerkan kepada manusia, untuk ditunjuk-tunjuk kepada manusia dengan harapan mendapat pujian ataupun sanjungan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, itu yang pertama berkenaan syirik. Yang kedua, tidak mendapat keampunan Allah di bulan Sya'ban, khususnya pada malam nisfu Sya'ban, adalah mereka yang bersengketa, mereka yang bermusuh-musuhan. Tuan-tuan para hadirin, Nabi SAW bersusah payah menggerakkan satu agenda nak menyatukan ummah di bawah akidah la ilaha illallah. Tapi hari ini kita melihat umat Islam seolah-olah berlumba-lumba menjadi jago dalam permusuhan dan perpecahan. Ditambah parah dengan ledakan media sosial. Kita lihat kutuk mengutuk, sindir menyindir, maki hamun menjadi satu perkara yang kita sebut hari ini normalisasi. Ini sangat-sangat membimbangkan. Marilah tuan-tuan di bulan Sya'ban ini kita bermuhasabah. Kita buang sifat hasad dengki dalam hati. Marilah kita sama-sama melihat kebaikan yang ada pada saudara kita berbanding kita melihat kelemahan ataupun keburukan yang ada pada dia. Dan paling penting, marilah kita bersederhana sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Sanjungilah seseorang seadanya, kerana boleh jadi, kata Nabi, suatu hari nanti dia menjadi musuh. Dan bencilah seseorang seadanya, kerana boleh jadi suatu hari nanti dia menjadi teman atau menjadi sahabat baik kamu. Maka kita bersederhana
dalam setiap perkara seperti yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Dan mari kita hayati firman Allah ayat 46 dalam suratul Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul. Jangan kamu berbantah-bantah. Jangan kamu suka bercakap. Jangan kamu suka berdebat dan seumpamanya. Nanti kamu akan hilang kekuatan dan menjadi lemah. Bila kita menjadi lemah, tuan-tuan, kita bimbang ada pihak-pihak yang akan mengambil kesempatan di atas kelemahan dan perpecahan umat Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik bi jalalika kamalika sayyidina ibadik wa ashrafil ibadik ala imamik tayyibat al-arab wa maril wal hikmati wal hikam wa tarjumani lisanil kitab sayyidina Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad وسلم رضي الله تبارك عن كتابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Sidang jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Perkara yang paling penting dalam hidup ini kita menjaga iman, menjaga akidah yang berteras, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian sama-sama kita menjaga solat dalam apa keadaan sekalipun. Tuan-tuan, besar mana sangat gaji kita sehingga kita tidak mahu solat. Besar mana sangat pangkat kita sehingga kita tidak mahu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sama-sama menjaga ukhuwah. Jangan benarkan perkara-perkara yang akan mencerai-beraikan kesatuan kita. Kita mempunyai satu Al-Quran, satu kitab, satu kiblat, satu Nabi. Maka kita berhak untuk menikmati ukhuwah seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan Sya'ban ini, tuan-tuan, banyakkan amalan dengan kita beristighfar, berselawat, baca Al-Quran, kita berzikir, kita berdoa di malam nisfu Sya'ban, malam yang sangat mustajab. Perbanyakkan sedekah, perbanyakkan amalan-amalan yang akan kita jadikan sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, kami berlindung dari menyekutukanmu dengan sesuatu, ya Allah. Begitu pelihara juga, ya Allah, pasangan kami, anak-anak, cucu, zuriat kami daripada menyekutukanmu, ya Allah. Dan jauhkan kami daripada dosa yang tidak Engkau ampuni ini. Ya Allah, ya Rahman, kami menadah tangan padamu, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami dengan iman, ya Allah.
Eratkanlah hubungan yang selama ini renggang ya Allah. Jadikanlah kami umat yang saling tolong menolong pada perkara-perkara kebaikan dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah taufik dan hidayah kepada semua dan juga pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarilah kami dari sebarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan, kesejahteraan ya Allah. Jadikanlah kami umat yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur serta mendapat perlindungan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, lindungilah dan selamatkanlah anak-anak, keluarga dan saudara mara kami dari terjebak dengan penyalahgunaan dadah, serta peliharalah masyarakat, negeri dan negara kami daripadanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa lidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.